Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh didenda RM50,000 atau dipenjara setahun atau kedua-duanya sekali. 999 Tanggungjawab kita bersama. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai ya, bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan topik-topik Klinik Cukai ya, sebelum ini kita telah bincangkan berkaitan cukai pendapatan bagi individu, sama ada mereka yang makan gaji ya ataupun yang menjalankan perniagaan. Dan selain daripada itu juga Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM juga mentadbir cukai keuntungan harta tanah ataupun CKHT. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut ya berkenaan perkara ini ataupun topik ini, kita terus sahaja bersama-sama di talian Zoom pada waktu ini. Kita ada pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM yang sangat berpengalaman dalam topik yang kita akan bawakan, iaitu pengenaan cukai ke atas pelupusan atau penjualan harta tanah. Dan kita bersama-sama Encik Muhammad Faisal Ramli yang merupakan Eksekutif Hasil Kanan 1 bahagian Duty Stamp Harta Pesaka CKHT di Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita bawakan topik hari ini ya, pengenaan cukai ke atas pelupusan ataupun penjualan harta tanah. Yang pertama sekali orang nak tahu, pendengar nak tahu, apakah yang dimaksudkan dengan cukai keuntungan harta tanah ini? Cik Faisal, silakan. Okey, baik. Kira ini mukadimah bagi apa itu cukai keuntungan harta tanah. Okey, cukai keuntungan harta tanah, kita panggil CKHT, ialah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan daripada pelupusan aset yang boleh dikenakan cukai, chargeable asset, dan terletak di Malaysia. Kita panggil ini sebagai chargeable asset, iaitu harta tanah seperti rumah, bangunan komersial, ladang dan tanah kosong. Mulai 21 Oktober 1988, cukai ini diperluaskan kepada keuntungan daripada pelupusan saham dalam syarikat harta tanah. Ini bermakna pada masa ini CKHT dikenakan ke atas dua jenis keuntungan, iaitu pertamanya keuntungan yang diperolehi daripada pelupusan atau penjualan harta tanah di Malaysia. Dan yang kedua pula ialah keuntungan daripada pelupusan saham syarikat harta tanah. Secara amnya, pengenaan cukai dalam suatu transaksi pindah milik harta tanah terbahagi kepada dua, iaitu pelupus akan tertakluk kepada CKHT dan pemoleh pula akan tertakluk kepada duty stamp. Walau bagaimanapun, keuntungan daripada pelupusan harta tanah atau saham syarikat harta tanah itu juga boleh dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Sekiranya keuntungan itu terbit daripada transaksi bercorak perdagangan. Kita akan bincangkan berkenaan pindah milik aset yang tertakluk kepada duty stamp dalam klinik cukai pada minggu depan, insyaAllah. Untuk hari ini, perkongsian saya adalah berkaitan dengan keuntungan modal yang dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Itu dia mukadimah tentang cukai keuntungan harta tanah. Baik. Kalau tak jelas lagi tak apa. Nanti Cik Faisal akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey. Dan pertama sekali kita nak tahu susulan mukadimah tadi tentang pelupusan aset. Bagaimanakah situasinya Cik Faisal? Okey, baik Puan. Sebagai contoh, pelupusan aset bererti kita memindahkan aset milik kita kepada orang lain. Contohnya, saya menjual rumah saya kepada Ronaldo. Maklumlah musim bola ni kan. Jika ada keuntungan, saya akan dikenakan CKHT atas keuntungan tersebut. Atau saya memindah milik saham syarikat Megah Holdings Sdn Bhd kepada adik saya. Maka saya tertakluk kepada CKHT jika ada keuntungan atas pindah milik tersebut. Okey. Di bawah Akta CKHT, pelupusan mempunyai maksud yang lebih luas. Melupuskan, dispose artinya menjual, sell, memindah hak, convey, memindah milik, transfer, menyerah hak, assign, menyelesaikan, settle atau memberi milik, alienate, sama ada melalui perjanjian jual beli atau melalui kuat kuasa undang-undang.
Individu yang melupuskan aset ini akan dikenakan CKHT dalam tahun di mana transaksi pelupusan itu berlaku. Selain individu, pelupus boleh terdiri daripada syarikat, perkongsian, pertubuhan, pemegang amanah dan lain-lain orang yang boleh dikenakan cukai. Walaupun individu yang melupuskan harta tanah itu tidak bermuastatin di Malaysia, individu tersebut tetap akan dikenakan CKHT sekiranya aset yang dilupuskan itu terletak di Malaysia. So tak kira siapalah. Asal aset itu dekat Malaysia, maka kenalah CKHT. Kesimpulannya, pelupus sama ada bermuastatin di Malaysia atau tidak adalah dikenakan cukai atas keuntungan yang terakru kepadanya apabila melupuskan chargeable asset, iaitu aset yang boleh dikenakan cukai yang terletak di Malaysia. Apa yang membezakannya ialah kadar cukai yang dikenakan. Ia bergantung kepada siapa yang melupuskan aset dan berapa lama aset itu dipegang sebelum ia dilupuskan. Ya, cukup menarik ya. Apabila perkataan pelupusan itu sendiri membawa kepada banyak maksud. Ya, contoh macam jual, pindah milik, serah hak. Lepas tu selesaikan hak milik tersebut. Asal boleh kena aja semua. Ya, itu dia untuk CKHT itu. Baik, dan mungkin Cik Faizal boleh kongsikan kaedah yang betul dalam proses pelupusan ini ataupun nak jual harta tanah ni. Okey Puan. Dalam suatu transaksi pelupusan harta tanah, pihak yang terlibat ialah pelupus dan pemoleh. Dalam erti kata mudah, saya jelaskan dalam sesi kita pagi ini, pelupus ialah penjual, manakala pemoleh pula ialah pembeli. Kedua pelupus dan pemoleh mempunyai tanggungjawab masing-masing apabila berlakunya transaksi pelupusan itu. Bak kata bidalan, mamah dulu sebelum telan. Jadi setiap perkara tu kena lalui aturan dia. Okey, untuk si pelupus, pelupus perlu mengemukakan borang CKHT 1A, harta tanah, atau CKHT 1B, iaitu bagi pelupusan saham syarikat harta tanah dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pelupus. Dalam keadaan biasa, tarikh pelupusan adalah merujuk kepada tarikh perjanjian jual beli harta tanah. Borang CKHT 1A atau CKHT 1B perlu diisi secara berasingan mengikut bilangan pelupus. Okey, untuk pemoleh pula, pemoleh perlu mengemukakan borang CKHT 2A dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pelupus. Borang CKHT 2A juga perlu diisi secara berasingan mengikut bilangan pemoleh. Borang CKHT boleh didapati di cawangan LHDNM yang berhampiran atau dimuat turun dan dicetak dari portal rasmi LHDNM www.hasil.gov.my. Untuk setiap pelupus dan pemoleh, hendaklah mengemukakan borang nyata CKHT yang diisi dengan lengkap, jelas dan ditandatangan. Setiap pelupus dan pemoleh perlu mempunyai nombor rujukan cukai pendapatan. Pendaftaran nombor rujukan cukai pendapatan boleh dibuat di aplikasi e-daftar di portal rasmi www.hasil.gov.my atau di cawangan LHDNM yang berhampiran. Pelupus atau pemoleh perlu menyimpan dokumen sokongan pelupusan, pemerolehan dan tuntutan perbelanjaan untuk pembuktian sekiranya diminta oleh LHDNM. Bagi pembeli, si pemoleh tadi lah kan, perkara penting yang ingin saya tekankan di sini adalah selain mengemukakan borang CKHT, pemoleh juga perlu merimitkan 3% atau 7% daripada harga jualan kepada LHDNM dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan. Ini bermakna dalam tempoh 60 hari dari tarikh pelupusan kepada LHDNM, jangan remit kepada orang lain pula. Ini bermakna pemoleh bukan sahaja perlu mengemukakan borang CKHT, tapi perlu juga membuat bayaran sebanyak 3% atau 7% kepada LHDNM dalam tempoh 60 hari tersebut. Wang tersebut akan digunakan untuk menjelaskan amuan cukai keuntungan harta tanah yang akan dikenakan ke atas pelupus nanti. Baik, itu dia ya proses yang perlu dilakukan untuk melupus ataupun menjual harta tanah di antara pembeli iaitu pemoleh
dan juga penjual lah si pelupus itu tadi. Betul, Puan. Baik, dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Tetamu kita di talian Zoom pada waktu ini kita ada Encik Muhammad Faisal Ramli, Eksekutif Hasil Kanan 1, bahagian Duty Stamp Harta Pesaka CKHT di Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, kejap lagi kita akan tanyakan kepada Encik Faisal berapa agaknya kadar CKHT bagi pelupusan harta tanah ini. Kita akan berehat seketika, Encik Faisal. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mungkin satu hari nanti, yang menerima juga akan menjadi pemberi. Dengarkan program Kita Jaga Kita, menyingkap perjuangan pertubuhan bukan kerajaan dalam menyalurkan bantuan penuh kasih sayang. Setiap Isnin, 2.15 tengah hari, hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, kita kembali semula waktu ini dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia di Bernama Radio. Tetamu kita Encik Muhammad Faisal Ramli yang merupakan Eksekutif Hasil Kanan 1 bahagian Duty Stamp Harta Pesaka CKHT di Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi kita nak tanyakan kepada Encik Faisal waktu ini berapa kadar CKHT bagi pelupusan harta tanah ni, Encik Faisal? Okey, untuk pengetahuan pendengar sekalian, kadar CKHT ditentukan berdasarkan kategori pelupus, iaitu yang pertama, syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau pemegang amanah bagi suatu amanah atau pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Kategori yang kedua, individu bukan warga negara dan bukan pemuastatin tetap atau harta pusaka simati yang bukan warga negara dan bukan juga pemuastatin tetap, atau syarikat yang tidak diperbadankan di Malaysia. Panjang demi itu kan. Yang ketiga, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, contohnya individu warga negara dan pemuastatin tetap atau harta pusaka simati warga negara atau pemuastatin tetap. Kadar CKHT yang dikenakan adalah bergantung kepada tempoh pegangan aset tersebut, iaitu dari tarikh aset mula dimiliki oleh pelupus sehingga tarikh ia dilupuskan. Kadar CKHT adalah lebih rendah bagi aset yang dipegang lebih lama di tangan pelupus. Sebagai contoh, saya perincikan kadar CKHT yang dikenakan bagi individu warga negara Malaysia. Jika aset dilupuskan dalam tempoh 3 tahun selepas tarikh pemerolehannya, kadar CKHT yang dikenakan adalah 30%. Jika aset dilupuskan dalam tahun keempat, kadar CKHT yang dikenakan adalah 20%. Jika aset dilupuskan dalam tahun kelima, kadar CKHT yang dikenakan adalah 15%. Jika aset dilupuskan dalam tahun ke-6 dan seterusnya, kadar CKHT yang dikenakan adalah 5%. Kadar yang saya sebutkan tadi boleh dirujuk dalam jadual 5 Akta CKHT di portal rasmi Lembaga Hasil. Baik, itu dia kadar CKHT. Jadi boleh dirujuk dalam jadual 5 Akta CKHT di laman sesawang www.hasil.gov.my. Kan ada jadual dekat situ, tempoh pelupusannya kan ya. Kemudian selain syarikat seperti berapa tahun, berapa peratus dan sebagainya. Berapa kadar dia. Baik, dan adakah sebarang pengecualian turut diberikan kepada mereka yang menjual rumah kediaman ni, Cik Faisal? Ada. Pengecualian CKHT bagi kediaman persendirian diberi kepada individu sahaja. Kediaman persendirian ialah bangunan atau sebahagian daripada bangunan di Malaysia yang dimiliki oleh seseorang individu dan diduduki atau disahkan layak untuk diduduki sebagai tempat kediaman. Pengecualian pelupusan rumah kediaman ini boleh dimohon sekali seumur hidup.
pengecualian cukai bagi pelupusan rumah kediaman di bawah Seksyen 8 Akta CKHT ini dihadkan untuk satu rumah kediaman sahaja dan ia tidak semestinya rumah pertama milik pelupus. Itu dia ya pengecualian yang diberikan dan syarat-syarat pula dan kaedah untuk memohon pengecualian CKHT bagi rumah kediaman ni bagaimana caranya tu? Okey, begini puan ya. Bagi memohon pengecualian CKHT ini, yang pertama, pemohon mestilah individu warga negara Malaysia atau pemauslatin tetap di Malaysia. Yang kedua, aset yang dilupuskan mestilah kediaman persendirian dan pemilihan untuk pengecualian kediaman persendirian mestilah dibuat secara bertulis iaitu melalui lampiran 3 kepada borang CKHT 1A. Pemilihan tersebut tidak boleh ditarik balik dan pengecualian tidak akan diberi untuk kediaman persendirian yang seterusnya. Jadi, jika memiliki beberapa buah rumah kediaman, pelupus sewajarnya pilih satu rumah dengan nilai keuntungan yang paling tinggi untuk pengecualian CKHT supaya pengecualian cukai yang dipun adalah berbaloi-baloi untuk dinikmati. Baik, itu dia ya. Nak kena tengok juga yang mana satu yang lebih menguntungkan lah. Fikir masak-masak kan? Fikir masak-masak sampai ranum ya. Baik. Dan antara lain, ada tak mungkin lain-lain pengecualian CKHT yang ada, yang boleh digunakan oleh si penjual ni? Okey. Selain pengecualian kediaman persendirian, ada juga pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4 Akta CKHT 1976. Pengecualian ini diberikan kepada individu iaitu sebanyak RM10,000 atau 10% dari keuntungan yang boleh dikenakan cukai. Yang mana lebih tinggi, RM10,000 atau 10%. Okay. Sebagaimana saya jelaskan awal tadi, CKHT dikenakan ke atas keuntungan daripada pelupusan aset. Sebelum keuntungan itu didarabkan dengan kadar cukai yang dikenakan, satu amount pengecualian diberikan kepada pelupus individu itu. Contohnya, saya menjual rumah pada harga RM500,000. Kemudian ditolak dengan harga belian dan germak-gerbuk lain-lain perbelanjaan yang dibenarkan berjumlah RM300,000. So, saya untung RM200,000. Keuntungan RM200,000 itu akan diberikan pengecualian di bawah perenggan 2 Jadual 4 Akta CKHT sebanyak 10% iaitu RM20,000. Ini menjadikan keuntungan yang boleh dikenakan cukai RM180,000 sahaja iaitu keuntungan RM200,000 tolak pengecualian RM20,000. Memandangkan rumah tersebut telah pun saya beli lebih 5 tahun dahulu, CKHT yang dikenakan adalah 5% daripada RM180,000 sahaja iaitu RM9,000. Pengecualian perenggan 2 Jadual 4 ini tidak perlu dipohon. Pedaksi yang akan membuat pengiraan dengan memberikan pengecualian yang layak kepada pelupus individu. Seterusnya, pengiraan cukai akan diberikan kepada pelupus bersama-sama dengan notis taksiran CKHT yang akan dikeluarkan dalam tempoh 60 hari borang CKHT lengkap diterima. Itu dia. Okey, pada masa ini, okey, itu saja. Baik. Itu dia. Kiraan, kalau ikut kiraan tu dia nampak macam jelas gitu kan ya. Ada untung kat tangan RM200,000 daripada harga rumah RM500,000 harga pasaran dan 10% ataupun RM20,000 dapat 10 atau mana lebih tinggi. Ya, itu dia ya, cukup menarik sebenarnya ya untuk pengecualian CKHT ini. Okey, dan kejap lagi kita nak bertanyakan kepada Encik Faisal kan, dalam tempoh kita memerangi COVID-19 ini, kok-koklah ada insentif cukai diberikan oleh kerajaan yang berkaitan dengan pelupusan harta tanah ini. Kejap lagi nanti Encik Faisal akan kongsikan bersama dengan kita. Jadi kita berehat seketika, terus dengarkan kami dalam Klinik Cukai. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.
MERS 999 sering menerima panggilan senyap di mana tiada respons daripada pemanggil selepas 3 kali salutasi. Panggilan sebegini akan ditamatkan. Setiap saat sangat bernilai. Penyalahgunaan talian 999 adalah kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh didenda RM50,000 atau dipenjara setahun atau kedua-duanya sekali. 999. Tanggungjawab kita bersama. Pelan Pemulihan Negara, peralihan fasa PKP secara berperingkat. Strategi Pelan Pemulihan Negara ini merangkumi 4 fasa dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator, iaitu 3 indikator ambang utama ataupun threshold untuk beralih daripada satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, kita kembali waktu ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita bawakan topik pengenaan cukai ke atas pelupusan atau penjualan harta tanah CKHT. Dan tetamu kita di talian Zoom pada waktu ini kita ada Encik Muhammad Faisal Ramli yang merupakan eksekutif hasil kanan 1 di bahagian duty stamp harta pesaka CKHT di Jabatan Dasar Percukaian Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Banyak yang telah dikongsikan oleh Encik Faisal tadi berkenaan dengan CKHT ini, dan sekarang ni kita nak tahu dalam tempoh kita di Malaysia ini dalam usaha memerangi COVID-19, mungkin ada insentif cukai yang diberikan oleh kerajaan berhubung dengan pelupusan harta tanah ini, ataupun bagaimana Encik Faisal? Sejak tahun 2020, iaitu susulan kemunculan pandemik COVID-19, beberapa pakej rangsangan ekonomi telah pun diperkenalkan oleh kerajaan bagi menangani situasi semasa ekonomi dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Melalui Pelan Penjana Semula Ekonomi Negara atau secara ringkasnya Penjana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020, pengecualian cukai keuntungan harta tanah diberikan kepada individu warga negara Malaysia ke atas pelupusan rumah kediaman yang dibuat dalam tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Pengecualian ini dihadkan bagi pelupusan 3 unit rumah kediaman sahaja untuk setiap individu, berbanding pengecualian 1 unit rumah kediaman sebagaimana yang dijelaskan sebentar tadi, iaitu pengecualian di bawah Seksyen 8 Akta CKHT. Kerajaan telah memberikan tambahan pengecualian, iaitu pengecualian ke atas keuntungan 3 unit rumah kediaman kepada pelupus individu warga negara Malaysia. Syarat lain berhubung kelayakan pengecualian tersebut ada dinyatakan di dalam Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah Pengecualian 2020 iaitu PUA 218 yang diwartakan pada 28 Julai 2020. Bagi tujuan pengecualian di bawah PUA 218, harta kediaman yang dikecualikan itu ditakrifkan sebagai suatu rumah, unit kediaman, pangsapuri atau rumah pangsa di Malaysia termasuk pangsapuri perkhidmatan dan pejabat kecil pejabat rumah iaitu SOHO. Tarikh pelupusan yang layak adalah berdasarkan tarikh perjanjian jual beli yang telah disempurnakan oleh kedua-dua pihak iaitu si penjual dan si pembeli dalam tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021.
Perjanjian hendaklah distemkan dengan sewajarnya tidak lewat daripada 31 Januari 2022. Saya ulang, tidak lewat daripada 31 Januari 2022. Dalam keadaan tiada perjanjian jual beli, tarikh pelupusan adalah berdasarkan tarikh surat cara pindah milik bagi pelupusan harta kediaman seperti borang 14A yang telah disempurnakan oleh kedua-dua pihak dalam tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021. Surat cara pindah milik hendaklah distemkan dengan sewajarnya tidak lewat daripada 31 Januari 2022. Di samping tujuannya untuk merancakkan semula pasaran hartanah, pengecualian CKHT ini pasti satu kelegaan buat rakyat Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID-19 sehingga terpaksa menjual rumah kediamannya bagi melancarkan aliran tunai. Itu dia. Ya, berkenaan dengan insentif cukai yang diberikan oleh kerajaan tentang ataupun yang berkaitan dengan pelupusan harta tanah ini. Baik, dan bagaimana caranya untuk seseorang individu itu memohon pengecualian PUA 218 itu tadi Encik Faisal? Okey Puan, pengecualian tidak diberi secara automatik. Tuntutan pengecualian di bawah PUA 218 ini hendaklah dibuat dengan mengisi borang CKHT 3. Pihak pelupus perlu menandakan right pada kategori pelupus aset yang dikecualikan cukai di bawah Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah iaitu pengecualian / surat pengecualian dan menyatakan nombor perintah PUA 218/2020. Borang CKHT 3 ini perlu dikemukakan bersama-sama dengan borang CKHT 1A. Borang CKHT 1A dan CKHT 3 yang telah diisi dengan lengkap, jelas dan ditandatangan oleh pelupus perlu dikemukakan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan ke cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pelupus. Pelupus perlu memberikan sesalinan borang CKHT 3 kepada pemoleh supaya pemoleh tidak perlu membuat bayaran 3% daripada harga jualan aset iaitu bayaran di bawah Seksyen 21B kepada LHDNM. Saya ingatkan sekali lagi, pelupus layak menuntut pengecualian CKHT bagi pelupusan 3 unit harta kediaman sahaja melalui PUA 218 dan pilihan yang dibuat tidak boleh ditarik balik. Dalam tempoh pengecualian ini iaitu dari 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021, pelupus juga layak untuk menuntut pengecualian CKHT bagi kediaman persendirian di bawah Seksyen 8 Akta CKHT dengan syarat bahawa pelupus tidak pernah menuntut pengecualian sekali seumur hidup sebelum ini. Baik, itu dia kaedahnya ataupun cara untuk seseorang individu memohon pengecualian PU-A 218 ini. Okey, dan kita dah tahu dah ya apa itu pengenaan cukai ke atas pelupusan ataupun penjualan harta tanah yang dikongsikan oleh Encik Faisal. Jadi pesanan Encik Faisal kepada pendengar-pendengar kita ni, kan apa yang perlu mereka lakukan jika mereka ada harta tanah ya yang hendak dijual ataupun hendak dilupuskan ini? Okey, pada masa kini, ramai orang telah pun ada kesedaran untuk memiliki harta tanah di usia muda. Walau bagaimanapun, kurang arif berkenaan tanggungjawab untuk melaporkan keuntungan pelupusan harta tanah mereka. Saya ingin menasihati mereka yang melupuskan aset supaya ambil tahu perkara asas berkenaan dengan CKHT. Walaupun kebiasaannya penyediaan dokumen pelupusan harta tanah diuruskan oleh peguam atau ejen cukai, termasuklah pengemukaan borang CKHT kepada LHDNM. Pihak pelupus dan pemoleh perlu beri perhatian kepada tempoh 60 hari selepas tarikh pelupusan untuk mengemukakan borang dan rimitan wang kepada LHDNM untuk mengelakkan daripada dikenakan penalti. Untuk makluman semua pendengar, disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ini oleh kerajaan bermula pada 1 Jun 2021, maka pengemukaan borang CKHT yang tarikh akhirnya jatuh
dalam bulan Jun 2021 dilanjutkan sehingga 31 Julai 2021. Diharap dengan lanjutan masa yang diberikan ini dapat memberikan keringanan kepada orang ramai dalam membuat urusan berkaitan CKHD. Kami percaya orang ramai bersedia untuk membayar cukai kerana mereka tahu bahawa kerajaan akan menggunakan hasil kutipan cukai tersebut demi menjamin kemakmuran dan masa depan Malaysia. Okey, saya juga ingin mengingatkan bahawa keuntungan harta tanah yang perlu dilaporkan melalui borang CKHD adalah tidak termasuk keuntungan yang boleh dikenakan cukai pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia juga ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan menyamar sebagai pegawai LHDNM yang kembali aktif sejak akhir-akhir ini. Sentiasa berhati-hati dengan setiap panggilan, mesej, email maupun surat yang diterima daripada LHDNM yang meragukan. Ingat, jangan dedahkan butiran diri dan perbankan. Pastikan bayaran tunggakan cukai dibuat hanya kepada LHDNM. Semak dahulu dengan LHDNM sekiranya anda ragu-ragu. Jangan biarkan anda menjadi mangsa skamer. Maklumat lanjut, hubungi Hasil Line di talian 03-8911-1000 atau layari www.hasil.gov.my. Akhir sekali, terima kasih kepada Bernama Radio kerana menerbitkan program Klinik Cukai ini. Diharap ia dapat membantu pendengar-pendengar memahami sedikit sebanyak tentang percukaian berkaitan cukai keuntungan harta tanah. Baik, itu dia. Terima kasih juga kita ucapkan kembali kepada Encik Muhammad Faisal Ramli untuk perkongsian tentang pengenaan cukai ke atas pelupusan atau penjualan harta tanah ini. Dan kita akan bersama-sama lagi di minggu hadapan dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih Encik Faisal. Sama-sama, jumpa lagi. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.